العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القادر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Antara nikmat yang kita mungkin tidak sedar, nikmat perjalanan darah dalam tubuh kita, nikmat mata dapat melihat, nikmat telinga dapat mendengar, nikmat tangan dapat bergerak dan mengangkat sesuatu, memegang sesuatu, nikmat kaki dapat melangkah. Moga-moga segala nikmat ini kita gunakan untuk sama-sama kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengedepankan ilmu di depan. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, al-ilmu imamul amal. Ilmu ni pemimpin kepada amal kita. Maknanya berilmu sebelum beramal dan beramal setelah berilmu. Ikhlaskan niat dalam amalan tersebut. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat amalan kita ini ke langit dan dapat melepasi 7 langit tersebut. Dengan setelah kita beramal, kita menjagalah amalan-amalan daripada segala sifat mazmumah, supaya amalan kita ini sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan itu sah dah ikut atas jalan ilmu, cuma siapa kedok tu berdasarkan sifat-sifat kita juga dalam kehidupan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, seperti mana yang telah kita berkongsi pada beberapa minggu lepas, yang mana hadis ini sangat panjang. Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia cerita kepada Sayyidina Muaz bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ni jadi ke 7 malaikat, dan setiap 7 malaikat ni ditempatkan di setiap langit. Langit pertama malaikat ni, langit kedua malaikat ni, sehinggalah 7 langit. Langit ke-7 ada malaikat. Dan setiap hari ni amalan kita akan naik. Amalan-amalan hamba Allah ni akan naik. Malaikat hafazah buat naik amalan kita. Amalan itu amalan molek belaka naik itu. Hak naik itu amalan molek belaka. Siapa di langit pertama, ada amalan di kalangan manusia itu tersekat. Ada hak boleh naik lagi siapa langit kedua. Sekat di langit pertama adalah kerana ngupak al-ghibah. Ada ngopak dibenarkan, ada ngopak tidak dibenarkan. Ada pun ngopak dibenarkan adalah kita ngopak sehingga kepada orang itu dan orang lain selamat daripada bahaya dia. Dia curi. Kita pun royak ke jiran sebelah, hati-hati sikit dah dengan dia ni. Itu bukan ngopak, itu peringatan. Sebab betul dia pergi curi. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, itu dibenarkan. Jadi ngumpat yang tidak dibenarkan adalah umpatan-umpatan yang menyalahi syariat, yang mana kalau dia dengar ni, dia tak suka, betul dia buat salah, kena tengok juga. Tapi dia salah dia tu, dia usaha untuk tutup, tidak diberitahu kepada orang lain aib dia. Tiba-tiba kita ngumpat, itulah malu dia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, berbeza dengan orang yang buat kesalahan secara umum. Umum dia buat salah, dia orang lain bahaya. Dengan kesalahan, kesilapan yang dia buat tu, orang lain tak sedar. Lalu kita beritahu kepada orang lain, dia ni bahaya sikit, dia sekian-sekian, maka orang lain pun terselamat. Itu dibenarkan, tak apa, kerana dia telah umum. Jadi tuan-puan, langit pertama sekat amalan kerana ngopak. Naik langit kedua, amalan kita ada yang lepas dan ada yang tidak lepas.
Hak tidak lepas tu kerana dalam amalan dia ada nak kaut keuntungan dunia, ada nak kaut keuntungan dunia. Tu. Dan ada hak naik sampai ke langit ketiga. Ada hak lepas, tapi ada juga hak tak lepas. Langit ketiga kerana tidak lepas itu adalah kerana ada sifat kibir, iaitu sifat takabur, sifat sombong. Antara sifat sombong adalah tidak mahu menerima kebenaran setelah dia beritahu kebenaran tersebut. Itu sombong. Tuan pada rahmati Allah, naik ke langit yang keempat ada hak lepas, tapi ada lagi hak tak lepas, iaitu tak lepas di langit keempat amalan kita adalah kerana ada sifat wujud di dalam amalan tersebut. Rasa kagum pada diri sendiri, rasa hebat diri dah. Itu. Seterusnya naik langit kelima ada hak lepas, ada hak tak lepas. Amalan tadi dibawa berseri-seri bercahaya. Tidak lepas amalan di langit kelima adalah kerana amalan tersebut dihiasi juga dengan hasad. Ada hasad. Hasad ni iri hatilah. Tu. Dia ada hasad molek, ada hasad tak molek. Kalau boleh hasad ni kita elok belakalah. Tu. Kita tak suka seseorang itu dapat nikmat. Tu. Dan kalau boleh kita nak nikmat yang dia dapat hancur ataupun berpindah kepada kita. Nikmat tu anugerah Allah kepada dia. Berbeza kalau kita bongkar kemungkaran, itu bukan hasad. Kerana Allah SWT berfirman dalam mafhumnya supaya kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Cegah kemungkaran bukan bersifat hasad, bukan. Hasad ni dia dapat dah nikmat tu baik, tapi kita tak suka nikmat baik tu ada pada dia. Kita suka kalau keburukan menimpa dia. Maka tersekat di langit kelima amalan kita. Hak sekat tu bukan amalan dak molek, amalan molek kita. Amalan hak baik kita usahakan tu tersekat. Seterusnya naik lagi ke langit keenam, ada yang lepas, ada amalan dok lepas. Amalan-amalan hamba Allah seperti solat, zakat, umrah, jihad, puasa. Dan amalan yang tersekat di langit keenam adalah kerana dia tidak ada belah kasihan kepada orang lain. Penting diri, tidak ada belah kasihan kepada orang lain. Ihsan kepada sesama kita perlu ada belah kasihan. Sehingga kan tuan-puan, ada hak masuk syurga, pendosa hak masuk syurga disebabkan dia minum air kepada anjing. Anjing yang nak mati dah. Setengah kata kucing, setengah kata anjing. Dalam riwayat. Jadi disebabkan ada belah kasihan dia kepada binatang tadi, masuk syurga dia. Ada orang soleh, orang alim, soleh alim, bagus dia amalan, dia alim, tapi disebabkan perangai dia kurung haiwan, dia pergi musafir, dia kurung haiwan duk lepas, balik mampu haiwan tu lapar sangat, mampu apa masuk neraka dia. Itu ada dalam hadis. Sebab apa? Sifat belah kasih tadi. Penting sifat belah kasih ni. Penting. Tersekat di langit keenam jika tidak ada amalan belah kasih kita kepada hamba-hamba Allah, terutama yang terkena bala, hak sakit. Tu. Bahkan kita suka pula dia kena bala, dia kena sakit. Ni. Tak ada sifat belah kasih, dipanggil rahmat lah. Tu. Jadi mata pandangan kita ini kepada orang lain kena ada mata pandangan rahmat. Pandanglah dengan pandangan rahmat, jangan kita pandang dengan pandangan kehinaan. Kerana Allah akan pandai kita seperti mana kita pandai hamba-hamba Allah lah. Allah SWT kepada hambanya yang lain.
Jadi kita kena pandang dengan rahmat, iaitu pandang dengan belah kasih. Kemudian naik amalan-amalan kita, puasa, zakat, nafkah, jihad, wara' aling. Naik belakang tu langit ke-7. Ada hak lepas, ada hak tak lepas. Bercahaya amalan tersebut. Hak tak lepas disebabkan kerana amalan tersebut diiringi oleh 3,000 malaikat. Ya hebat di amalan langit ke-7 ni. Hebat. 3,000 malaikat iring amalan tersebut naik. Tapi malaikat di langit ke-7 dia sekat amalan tu, berhenti, pukul ke amalan ni atas muka dia, seluruh anggota dia, dia tutup dengannya ke atas hatinya, tutup hati tu. Sebab apa? Kerana dia zikir tapi tak ingin keredaan Allah SWT dalam zikir dia. Kerana ada sifat riak, ataupun zikir dia tu ada tujuan sesuatu yang lain selain daripada redha Allah, sehingga Allah SWT murka kepada amalan ni, sehingga malaikat suruh bawa turun balik amalan-amalan ni lepas atas muka, lepas atas anggota-anggota dia. Hak mana dia buat amal tu, dia tutup hati dia. Allahu Rabbi. Bilanya bapa tutup hati, maksudnya orang tu semakin beramal semakin jahat. Tu. Semakin beramal semakin pelik, semakin beramal semakin ego, semakin beramal semakin jahat lah. Tu. Semakin beramal semakin ngatur orang, semakin beramal semakin caci maki orang. Tu. Nasihat lain, caci maki lain. Tu. Iaitu riak. Dalam amalan dia ada riak. Tuan apa ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat-malaikat hak lain pun kata, ke atasnya laknatmu dan juga laknat kami. Lalu 7 tala langit dan segala isinya turut melaknati amalan orang tersebut. Ini bahaya. Kerana ini sifat-sifat mazmumah ini perlu kita jagalah. Walaupun kita sudah buat amalan baik, tapi sifat-sifat mazmumah inilah yang menyebabkan amalan baik kita ini tidak diterima oleh Allah. Apa? Kalau kira letih kita buat amalan, sedekah dengan zakat, dengan amalan zikir, dengan solat sunat lah, apalah, dengan batu orang lah, tiba-tiba ada sifat-sifat mazmumah tersebut, Allah tak terima amalan kita, sakok di langit, bahkan dikembalikan ke atas muka kita, belakang kita, anggota kita. Sebab apa? Kerana sifat mazmumah ni dia bermain di dalam jiwa sini. Dan Nabi SAW kata dah, kalau sini buruk hati tadi, maka seluruh anggota buruk. Bila seluruh anggota buruk, amalan-amalan baik tadi jadi buruk juga. Kerana Nabi kata dah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah, sesungguhnya Allah tak pandai rupa parah, dia juga jawatan, kemasyhuran, kekayaan, harta kamu. Wa innama yanzuru ila qulubikum. Tetapi pandangan Allah ni adalah di hati-hati kamu, hati kita. Gapo dia duk main dalam hati. Wa a'malikum, bukan saja hati, daripada hati itu maka Allah pandang juga amalan. Tapi kalau buruk sini, buruk amalan, buruklah semua kebaikan-kebaikan kita buat. Kerana itu bila naik ke langit tak terima, Allah tak terima. Tu.
Kerana ia adalah mainan raja anggota kita, iaitu hati. Sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mazmumah, dia main dalam jiwa kita. Jadi kita bersihkan daripada sifat mazmumah, hiasi dengan sifat mahmudah. Kerana itu pentingnya setelah kita belajar akidah, setelah kita belajar fiqh, kita kena belajar juga tasawuf. Biar ada sifat ihsan, biar ada sifat rahmat, jauhi sifat mazmumah. Bukan jauh saja tapi benci, dan suka hiasi diri dengan sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji lah. Baik sangka, pemurah, pandai dengan rahmat, berharap kepada Allah, tahu kelemahan diri dan sebagainya lagi. Tuan pada rahmati Allah, muka surat 144 kita sambung. Bila mana Nabi kata gitu, siapa orang hok sakut amalan di langit ketujuh ni, siapa malaikat laknat dia, seluruh isi 7 langit tu laknat dia. Kemudian Muaz pun hok dengar daripada mulut Nabi SAW ini, dia dengar Nabi royak gitu, dia rasa takut lah, sebab dia pun buat amalan. Mungkin ada juga sifat-sifat yang tidak baik dan sebagainya secara tak sengaja. Walaupun sahabat Nabi kadang-kala sudah tidak ada dah sifat mazmumah, tapi bila mereka mendengar hadis ni, mereka menangis. Bila mana Muaz mendengar hadis ini, lalu Muaz menangis dan meraung dengan kuatnya. Menangis meraung dia, takutnya. Lalu Muaz pun berkata, engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku adalah Muaz. Maka bagaimana aku dapat selamat dan sejahtera? Hei Rasulullah, mu tak apalah, mu Rasul Allah. Aku ni Muaz, manusia biasa je. Lagu mana nak selamat daripada benda-benda gini ni? Nak selamat daripada amalan tersekat di langit ni. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, Rasulullah bagi ubat ni, hendaklah kamu ikuti aku. Ikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kamu ikuti aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya dengan sedikit amalan. Sikit amalan tak apa dah, tak banyak pun, sikit tak apa. Amalan berselawat bagus, tapi kalau selawat saja amalan tak bagus. Di mulut sahaja selawat, di tangan, kaki, kepala, tubuh badan kita zahir daripada cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana sunnahnya? Mana sunnah dia kita amal? Pernah tak kita fikir tuan-puan nak naik kereta, mikir lagu mana cara Rasulullah naik kenderaan? Pernah tak kita nak makan minum, kita berfikir lagu mana Rasulullah makan dan minum, aku nak tiru dia? Ada seorang sahabat, dia nak belah buah, dia pusing kok tu tak kena, pusing kok ni tak kena, pusing kok balik tak kena. Sahabat kata, berapa tak belah-belah lagi? Jawab sahabat tu, aku tak jadi nak belah buah ni kerana aku tidak teringat cara Rasulullah belah. Jadi aku tak belah lagi. Nanti aku teringat cara Rasulullah belah buah, aku belah. Nah, ayatnya sahabat kalau dia nak belah buah, belah je lah. Tapi dia tak belah disebabkan dia nak belah cara Rasulullah belah. Jadi dia tangguh dulu. Jadi kita nak buat seperti mana Rasulullah buat. Sebab Rasulullah suruh ikut dia. Bukan Rasulullah saja suruh, Allah pun suruh. Dalam surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yuhibbukumullah, Allah akan kasih padamu. Kasih ni besar ni. Kasih saya lah. Kasih sayang dipanggil. Besar, benda paling penting. Kita jangan ingat kita beramal banyak boleh masuk syurga. Tak. Kalau dia tak ada kasih daripada Allah, Allah tak kasih kepada kita, beramal banyak mana pun tak masuk syurga. Banyak dosa setara mana pun dia Allah kasih pada kita, masuk syurga kita, tak masuk neraka. Jadi lagu mana nak dapat kasih Allah ni? Tak lain tak bukan fattabi'uni, ikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja mulut zahir berselawat, tapi badan tak ikut Rasulullah, cara Rasulullah dak ikut. Makan minum cara Rasulullah dak ikut. Apa lagi? Bercakap seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak ikut. Cara Rasulullah nak, Rasulullah suruh, Rasulullah akui kita, tak akui kita, tak ikut dan sebagainya. Macam mana nak dapat kasih Allah? Jauh sekali lah. Jadi kasih Allah ni ada dalam segala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih. Kita ada anak contohnya. Anak ni saya kita sebab harta. Bila kita tak ada harta, anak pun tak cara ke kita. Lagu mana perasaan kita? Tapi kalau dia kita ni saya kepada anak kita, tak kira dia ni lagu mana, kita saya dia. Kita akan bagi belakang hak dia nak harta kita ke apa. Nak marah jadi tak marah. Kadang marah pun sebab sayang. Mahalnya kasih ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita masuk syurga bukan sebab amalan dah, sebab kasih sayang rahmat Allah SWT kepada kita. Nak dapat kasih sayang, nak dapat rahmat, kena ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan sunnah Nabi yang telah dibawa oleh ahli ulama kepada kita. Jadi Rasulullah katakan, nak selamat amalan-amalan kita daripada sakok di langit ni, hendaklah kamu ikuti aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya dengan sedikit amalan. Contoh sedikit amalan, cermin. Adakah kita ni tengok cermin hari-hari? Tengok cermin, saya pun tengok cermin hari-hari tu apa. Naik kereta confirm tengok cermin. Cermin belakang, cermin sisi, cermin pintu kadang-kadang. Nak lagi ada puas. Memang perlu cermin. Cuba kita cabut cermin ke tempat orang semaya, orang puas, marah set dia. Cermin tak ada. Sebab apa? Nak nilik, nak betul tudung, nak bakar kain semaya, nak tengok muka, takut gecu silap sikit ke pipi. Pentingnya cermin, pasti akan tengok. Tak ada masalah nak tengok kau tak saya tengok, tapi pasti kita tengok cermin. Hak bermasalahnya kita tengok cara Rasulullah ke tengok cara adab kita. Cara Rasulullah tengok cermin, baca doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau indahkan penciptaanku, indahkan pula akhlakku ini. Barulah syaitan tak dapat ganggu ketika kita melihat cermin. Dapat pahala sunnah Rasulullah, dapat kasih Allah, dapat benteng diri daripada gangguan syaitan. So, benda simple je. Tahajud, tahajud berat, tahajud. Takut tak terkejut. Kita ambil simple sebab Rasulullah katakan walaupun hanya dengan sedikit amalan buat. Yang kedua, pecah pakaian. Hari-hari kita akan pecah. Buktinya kita sedia pakai pakaian akan pecah. Maka pecah tu baca doa kedua. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Pendek daripada hadis Nabi. Bismillahilladzi la ilaha illahu, dengan nama Allah yang mana tidak ada Tuhan selain Dia, hu Allah.
baca kedok. Yang kedua pecah kanan kau kiri dulu. Kada kepala dulu dak. Pecah kiri dulu baru kanan. Pakai sebelah kanan dulu baru kiri. Kalau tak ingat doa lagu mana? Bismillahirrahmanirrahim sudah memadai. Tanda kita sentiasa ingat cara Rasulullah dan ingat kepada Allah ketika melakukan aktiviti. Banyak lagi lah nak tidur, nak makan, minum. Tu banyak lagi. Kemudian kata Rasulullah lagi, wahai Muaz, jagalah lidahmu daripada mengumpat saudaramu yang membaca Al-Quran, yakni golongan ulama, dan pertanggungkan segala dosamu ke atas dirimu, dan jangan kamu pertanggungkannya ke atas mereka, dan jangan kamu menyucikan dirimu dengan mencela orang lain. Kita jangan ngopaksa buat amalan sunnah walaupun sikit. Yang kedua, jangan ngopak terutama saudara kita lah yang membaca Al-Quran walaupun agak-agak sedap ko dok sedap ko, kita jangan sesekali kita ngopak atas baca Al-Quran dia lah. Kalau tegur lain, tegur dengan molek lain. Dia orang sakok-sakok baca Quran ni lebih baik daripada orang tak baca langsung. Kalau nak kira pahala, contohnya dua orang ni, seorang baca lacar, seorang lagi duk baca lacar. Seorang baca lacar 5 lah. Hak ni dia baca selah je sebab sakut-sakut. Hak mana besar pahala? Besar pahala orang hak sakut lagi. Main-main. Siapa kata? Nabi SAW sendiri kata dalam kitab Adab Hamalatul Quran, Nabi kata, orang yang sakut-sakut baca Quran tapi dia berusaha untuk baca sebaik mungkin, dia dapat 2 kali ganda pahala berbanding orang yang baca lacar. Nabi sebut tu kelebihan dia. Sebab apa 2 kali ganda pahala? Pertama, dia baca Quran setakat dia mampu. Yang kedua, dia sabar walaupun sakut, pahala sabar tu banyak terhadap Al-Quran. Jadi jangan ngatalah tu, jangan ngopak. Seterusnya, pertanggungkan dosa kita ke atas diri kita lah, jangan kita tanggung ke atas orang lain. Yakni kita ni jangan menyucikan dirimu dengan mencela orang lain. Kita nak cuci diri kita walaupun kita ada salah. Contoh, kita ada salah, kita nak cuci kesalahan kita pergi cela orang lain, pergi tuduh orang lain, pergi fitnah kepada orang lain. Tu orang tu tegur kita dengan molek sebab kita ada buat silap. Tiba-tiba kita pergi cela dia. Mu ni sombong, agah mu ni, koyak banyak ilmu mu ni. Tu deki ngaku lah tu. Dia tegur dengan molek, terima. Kalau kita salah, terima lah. Jangan sombong kita. Kita pun pergi cela dia pula. Tak boleh. Elokkan. Patut orang tegur kita, orang nasihat kita, kita kena berterima kasih. Dan jangan kamu memuji dirimu di hadapan mereka. Kita jangan puji diri kita sendiri di hadapan orang lain lah. Kalau orang lain puji tak ada masalah, kita ni jangan puji diri sendiri di hadapan orang. Dan jangan kamu campurkan urusan dunia di dalam urusan akhirat. Urusan dunia jangan campur urusan akhirat. Seperti bola habis dah bola, kita pun balik gun belakang. Tak apalah, kita dak kalah, kita dapat naik Johar. Dah kalah, naik Johar. Nak marah kita ke pengadi, nak marah kita kepada pemain, buat masuk dalam masjid. Jangan masuk dalam masjid lah. Jangan campur dengan urusan akhirat di luar. Banyak lagi contohnya. Tu antara kalau nak suruh mudah faham. Dan jangan kamu riak dengan amalanmu, yakni jangan kita tunjuk buat amalan semata-mata nak tunjuk kepada orang lain. Jangan nak
Kita nak semaya tahajud, ambil telefon buat live, nak tunjuk orang kita semaya tahajud. Masa semaya tarawih tu ambil live tu lain cerita. Tu nak tunjuk apa panggil kemeriahan solat tarawih di bulan Ramadan, kemeriahan di masjid masing-masing. Sebab ada orang tak boleh nak semaya, orang puas duduk rumah ni nak dengar juga. Dia tak boleh semaya soha, tak boleh nak baca Quran pula, tapi dia boleh dengar baca Al-Quran orang lain, tu imam baca ada sebagainya, boleh pahala untuk dia. Hak ni duduk sorang nak bangun maya tahajud. Tak sedap kalau tak ambil video tu atas orang, buat live video maya tahajud. Allahu Rabbi. Sedangkan maya tahajud ni solat yang ditunaikan di mana waktu tu waktu sunyi, 23 malam, waktu orang sedang tidur, orang tak tahu kita beramal ibadah. Allah memandang kita, malaikat mendoakan kita, tapi tak sedap kena buat live. Ni tak boleh. Itu tu masuk ala riak dah tu. Melainkan kalau ada program lah, program besar, peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, antara bangsa tu lain cerita. Dan kamu jangan menyombong diri di dalam majlis orang ramai, supaya manusia akan takut daripada keburukan akhlakmu. Kita jangan menyombongkan dirilah dalam majlis-majlis yang berada dalam majlis orang ramai lah. Tu yang menyebabkan orang nampak akhlak kita buruk, ataupun menyebabkan kesombongan itu, orang jadi takut pada kita, takut untuk tegur kita. Dan jangan kamu berbisik kepada seseorang sedangkan seorang lagi ada di sisimu. Kita ada 3 orang, hak seorang tu bisik dengan seorang ni, hak seorang tu terkapal-kapal senyap tengok dia bisik. Jangan, dia akan timbul syak wasangka, timbul fitnah, timbul daripada jiwa orang seorang lagi dok molek, benda dok molek. Tu boleh. Kalau nak bisik-bisik belaka. Tu. Dan jangan kamu membesarkan dirimu terhadap manusia, maka akan terputus daripadamu segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Besar diri lah. Tu membesarkan diri terhadap manusia. Tu. Nak lagi, lah. Bila ada ceramah-ceramah di luar masjid lah, besar diri dia, jatuh orang lain, jangan. Tu. Bahkan itu akhlak yang tercela. Kita bagi tahu dengan baik, bagi tahu dengan ilmiah, bagi tahu dengan berfakta. Tu. Sebab semua kita ini mempunyai logikal akal. Kita ada akal, kita dapat menilai benda tu. Dan jangan kamu carikan, yakni pecah belah akan manusia dengan lidahmu, jadi batu api. Orang ni royak lain, kita pergi royak lain ke dia, kita pula jadi batu api supaya pihak A dengan pihak B ni balah. Kita duduk antara tengah-tengah tu kau panah. Jangan. Sama ada dengan lidah, maksudnya lidah kita kata, kita cerita ke orang ni, padahal orang tu biasa je royak. Kita pergi royak benda lain menyebabkan orang tu marah, timbul kemarahan, timbul benci, timbul dendam, menyebabkan pecah belah, putus silaturahim, bergaduhan. Tu bahaya. Bukan saja dengan lidah, zaman sekarang termasuk dengan penulisan. Kerana setiap penulisan itu dianya adalah terjemahan daripada lidah. Ada orang dia tak suka cakap dengan lidah, dia suka naik. Sama je dia terjemahan daripada lidah. Orang baca tu boleh sakit hati juga. Sama je. Maka kamu dicari-carikan oleh anjing-anjing api neraka pada hari kiamat nanti. Ini pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita jaga benda-benda ni semua, kita elok. Allah SWT telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wan nasyitati nashta. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi yang mencari secari-carinya. Anjing-anjing api neraka ni tak sama dengan anjing-anjing di dunia. Dia lebih besar, lebih ganas, bahkan gigitannya lebih berbisa, menyakitkan, bahkan menghancurkan sehingga ke tulang.
Sikit lagi Adakah kamu mengetahui siapa mereka itu wahai Muaz? Mu tahu tak siapa mereka semua ni? Hak buat benda-benda tadi ni, hak sakap amalan-amalan mereka ni. Muaz pun tanya, engkau dengan fidyah bapa dan ibuku, siapa sebenarnya mereka wahai Rasulullah? Muaz tak tahu, dia tanya balik Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Bapa Rasulullah tanya, dia ni dipanggil skill metodologi dakwah. Orang tu akan jadi, benarnya orang tu nak tahu dah. Tapi bila kita tanya gitu, mu tahu dak siapa orang ni belaka, dia jadi nak tahu lagi. Itu skill dakwah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itulah anjing-anjing di dalam api neraka yang akan menggigit daging sampai ke tulang. Anjing-anjing api neraka tu yang mencari-cari kegigitannya kepada kita. Mereka takdilah yang akan kena, hak tidak jaga amalan-amalan tadi. Muaz pun bertanya lagi pada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang mampu melaksanakan segala perkara yang engkau sebutkan tadi? Siapa orang yang dapat melaksanakan semua perkara yang mu sebut tadi? Tadilah ikut sunnah Rasulullah, tidak ngopak, tidak asak, tidak riak. Mana dia jaga belaka, tidak ada takabur, tidak ada kehendak dunia. Dan siapakah yang akan selamat dari siksaan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Ianya akan jadi mudah bila ianya dimudahkan oleh Allah, bagi orang yang dimudahkan. Sebab tu kita kena doa pada Allah, Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Kita boleh doa, ya Allah, pemudahkanlah segala urusanku ya Allah, janganlah menyulitkan ya Allah. Wahai Tuhan yang suka ke segala kebaikan, sempurnakanlah kebaikan ke atas diriku ya Allah. Allah mudah urusan kita. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Pemudahkanlah ya Allah, berilah khabar gembira kepadaku ya Allah, yang ini amalan-amalan kita diterima oleh Allah. Kemudian Khalid bin Ma'dan berkata, maka aku tidak pernah melihat seseorang yang banyak membaca Al-Quranul Karim lebih daripada Muaz, kerana beliau faham terhadap hadis yang besar ni. Lepas Muaz dengar hadis ni, Muaz banyak baca Quran. Tahu sebab apa tuan-tuan? Kerana Al-Quran, kita bacalah lagu mana pun tetap jadi pahala. Baca dak betul pun, tapi kena usaha betul lah. Setakat kita mampu kita baca, banyak mana kita baca Al-Quran, semakin mulia kita di sisi Allah SWT, semakin Allah kasih kita. Dan Al-Quran ini akan jadi syafaat kepada kita. Selain daripada syafaat Rasulullah SAW, Al-Quran ini adalah syafaat yang besar juga kepada kita. Jadi Muaz, dia lebih banyak amalan dia baca Quran. Maka renungkanlah baik-baik perkara yang terkandung di dalam hadis ini, wahai orang yang gemar kepada ilmu pengetahuan. Orang-orang yang terlibat dalam hadis ni adalah orang-orang yang sebenarnya dia ada ilmu. Sebab semua amalan tu amalan baik berlaku naik atas langit tu, tapi sakok. Jadi semua amalan tadi, solat, puasa, zakat, zikir, sedekah, semua tadi, warak, jihad, adalah amalan orang berilmu sebenarnya. Imam Ghazali kata, renung baik-baik perkara ini, kau ada dalam hadis ni, wahai orang yang gemar kepada ilmu pengetahuan. Ni orang yang gemar ilmu pengetahuan dah, kau tak gemar lagi lah. Dan ketahuilah bahawa sebesar-besar sebab yang dapat mengukuh perangai yang jahat di dalam hati, antara sebab yang paling besar yang dapat mengukuh perangai jahat, yakni sifat-sifat mazmumah di dalam hati manusia, ialah
Dia orang baik betul orang jahat. Dia tak buat zina, dia tak merampok, dia tak pukul kan? Tapi kerana ada sifat tadi je menyebabkan amalan dia tidak diterima oleh Allah. Dia orang ilmu, dia orang suka kepada ilmu, gemar menuntut ilmu. Imam Ghazali kata sebesar-besar sebab mengukuhkan perangai jahat, yakni sifat mazmumah di dalam hati, ialah ni perangan ni, menuntut ilmu dengan tujuan untuk bermegah-megah dan untuk menunjukkan kepandaian bercakap. Ni bahaya ni. Dia pergi belajar ilmu, tapi tujuan dia untuk bermegah-megah dengan ilmu tersebut dan untuk tunjuk kepandaian dia dalam bercakap-cakap. Tapi dalam amalan beramal dia jauh sekali. Jauh sekali. Jadi kena jagalah benda ni, kerana ianya mengukuhkan kejahatan dalam diri kita. Orang awam agak terasing daripada perangai-perangai yang jahat ini, dan orang yang menuntut ilmu adalah menjadi sasaran perangai-perangai dan terdedah kepada kebinasaan dengan sebabnya tadi. Kerana tu tuan-puan, kita menuntut ilmu, termasuk anak-anak kita lah, pergi sekolah rendah ke, menengah ke, universiti ke, pondok sekalipun, tahfiz ke, ajarkan kepada dia niat betul-betul dalam menuntut ilmu. Jangan kerana nak bermegah-megah dan kerana nak mengajar, menunjukkan ataupun nak berucap depan orang, ataupun untuk pertandingan pidato ke, da'i ke dan sebagainya, pencetus ummah ke. Jangan. Kerana benda ni mengukuhkan perangai jahat dalam jiwa. InsyaAllah kita akan bahaskan pada minggu depan. Tak habis lagi ni, ada selah lagi ni, hadis, pasal hadis ni lah insya-Allah, kerana ia memerlukan syarahan yang mendalam sedikit. Sedangkan masa kita sudah masuk waktu isyak. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita sambung pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تسبح كفارة.